Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rakan sahabat, apa khabar kita pagi ni? Agak semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria, dan yang lebih penting adalah kita bersedia untuk melaksanakan tugasan kan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia turun pergi kerja hari ni semata-mata kerana dia rasa kalau dia tak pergi kerja dia tak akan ada duit. Ada orang pergi kerja kerana dia rasa duduk rumah ni benda yang membosankan. Dan ada juga orang pergi kerja kerana niat dia nak cari nafkah, nak melunaskan tanggungjawab dia pada keluarga, kerana yang itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang ketiga ni dia beruntung lah, duit pun boleh, harta lah. Kalau kerana kerja tadi dia boleh ni, yang lebih penting dia melangsaikan tanggungjawab dia dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tadi dia bila dapat duit dan sebagainya, dapat habuan dunia tadi, dia nak guna untuk akhirat dia, mungkin nak guna untuk melangsaikan urusan ibadat dia dan sebagainya. Abang pada pagi ni dalam perjalanan nak pergi ke Pacok, nak pergi ke Permai Fish, berprogram di sana. Cuma nak sebut pagi ni sedikit rasa sebenarnya malas nak sebut, tapi rasa kalau duduk dia gini dia tak akan sesak. Kata nyakit orang kita ni hak benar tegur-tegur semua lah. Padahal dalam Islam ni perkara yang paling mudah lah. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dalam satu surah yang kita duk baca sama-sama bila ada dalam majlis, di ujung program tu akan disebut iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, demi masa sesungguhnya manusia ni rugi sama-sama, sentiasa berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, yang tidak rugi lah orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa 'amilus shalihat, dia buat perangai molek, dia buat amalan yang baik. Wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr, dan dia sentiasa pesan kat orang tak kebenaran, pesan kecek molek, kecek hak betul, buat hak betul. Dan lebih penting di ujung ni sebut pesan juga supaya sabar dalam kita nak menghadapi kehidupan di dunia ni. Sabar tak boleh penting. Kalau kita tak sabar, beza dengan orang lain, mungkin tak sabar kita 2 saat saja, tapi kesan dia kalau atas jalan raya menyebabkan kita mungkin kehilangan nyawa, menyebabkan kita ni orang panggil cedera dan sebagainya. Jadi pagi ni ceritanya adalah isu daripada hak sama-sama lah, isu pakai kereta depan pagar sekolah. Jadi kita nak sebut depan pagar sekolah ni, di mana-mana sekolah pun itu adalah kawasan untuk turun dan ambil anak sekolah. Jadi bila kita faham situ, insya-Allah kita tidak akan kita tidak akan mengambil hak orang lain, dan kita tidak rasa itu adalah hak eksklusif kita. Jadi bila kita sebut tempat awam ni, pagi tadi di sekolah masa yang nak hantar anak tadi, bila kita turunkan anak tadi, kita ni mari awal dah. Kereta hak depan dia siapa lagi awal nak boleh turun anak dia tu, tengok 4-5 minit tak turun lagi. Lepas pada turun anak tadi tu, duduk dalam kereta lagi duduk sebab orang lain belakang susun sampai atas jalan tu. So, pas kita hak duduk tengah ni terperangkap. Nak tubik tak lepas, nak undur tak lepas. Jadi situ tuan-tuan, kita sama-sama fikirlah. Tadi kita sebut dia adalah common area. Bila common area ni hak bersama ni bukan kata boleh kita sama tak. Makna lepas saja hajat, lepas saja tujuan kita, kena cepat-cepat keluar biar orang lain pula masuk. Sebab tu dipanggil guna sama. Bukan ada kata situ tu tempat parking. Dia adalah tempat turunkan penumpang, tempat ambil penumpang. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut banyak kali dah, saya rasa kita dah royak-royak barat tu lah. Antara orang muflih di akhirat ni ialah yang pertamanya orang yang atas dunia ni ambil hak orang. Dia ambil hak orang, ada benda dia takut baut dengan orang, tiba-tiba di akhirat esok dia pergi dalam keadaan dia buat pahala banyak. Tapi siapa-siapa dia tak ada sikit apa. Kenapa? Dia terpaksa beri pahala dia ni kepada orang yang dia dah ambil hak. Hari ni berapa ramai orang. Kita kata tadi, anak kita terberes lah boleh pergi sekolah masuk awal. Tambah di sekolah abang ni dia 7.15 masuk dah. Dia ada program insaniah pagi. Maksudnya mak ayah kerja waktu tu. Tapi kita dah sebab situ menyebabkan orang nak berhenti tak boleh jadi lewat. Kita curi dah masa orang. Dan yang keduanya, orang nak pergi kerja, mungkin nak panskak, nak apa jadi lewat. Dan yang ketiganya ganggu, jadi jam mata jalan. Jadi kita fikir-fikir bersama. Setiap orang yang mengalami kesusahan kerana kita juga ada bahagian dia, ada tuntutan dia di akhirat kalau atas dunia ni orang tidak halal. Dan saya percaya tak ada orang bila lalu dia tepuk tangan, dia kata ada tangan, dia kata syukur Alhamdulillah pagi ni aku berada dalam keadaan sesak. Syukur Alhamdulillah hari ni boleh pergi kerja lewat. Syukur Alhamdulillah hari ni boleh hantar anak sekolah, anak berhenti payah ke apa, tak ada. Semua orang akan rasa susah dan orang akan rasa tersakiti. Bila orang rasa tersakiti, ingat Nabi SAW juga ada menyebut ittaqu da'watal mazlum. Takuti oleh kamu ni doa orang yang dizalimi. Bila kita buat lagu tu bermakna kita memberikan kesal kepada orang, kesal tak comel. Bila kesal tak comel, makna kita telah menzalimi orang lain. Ingat, bila kita menzalimi orang lain, Nabi kata
dia tadi ni kalau dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ingat doa dia antara doa dia yang makbul. Kadang-kadang kita fikirlah, atas nak sekolah bukan main lagi pagi, tapi anak dah benak sip tu. Atas sekolah pagi lagi, kita pagi lagi, kita selesai urusan kita, tapi orang lain tak. Boleh gaji 7-8 ribu sebulan, tapi tetap tak cukup. Nak terima gaji 23 ribu bulan, masuk hujung bulan tu dah start makan Maggi dah. Fikir mungkin situ kita ada ambil hak orang, dan kerana tu jugalah hidup kita tidak berkat. Berkat ni benda, ada dua benda. Satunya berkat hak nampak. Hak nampak kita tengok berjaya, gotugan. Dia berkat yang kedua yang sama-sama kita minta di dunia ni dan di akhirat, kita minta supaya kita diberi rasa cukup. Dan memang apa yang kita ada ni orang panggil guna tu tidak jadi saja. Maksudnya harta yang kita ada cukup untuk kita guna, cukup anak kita kata orang di bawah tanggungjawab kita, dan dengan harta ni juga boleh membawa kita ke akhirat. Dan insya-Allah sama-sama lah kita pakat-pakat ubah. Kenapa kita hidup atas dunia ni? Kita tak hidup sorang-sorang. Kalau kita hidup sorang-sorang, tak hantar anak sekolah. Kalau kita hidup sorang-sorang, kita tak pergi kerja. Kalau kita hidup sorang-sorang, kita buat rumah dekat orang tak. Jadi kalau kita, bila kita hidup dalam komuniti, hidup dalam masyarakat, kena jaga hak-hak hidup bermasyarakat. Jangan duk berasa hak kita. Depan-depan sekolah ni tak ada kita kata ni tanah cikgu aku, ni lok kaki cikgu aku, ni tempat KJLW ke cikgu aku, tak ada. Itulah common area. Bila common area mengingat mu ambil hak orang atas dunia, kalau tak halal di akhirat mu kan terpapah. Papah mu akan ambil dosa orang kalau mu tak ada pahala. Kalau mu ada pahala, mu kena beri kat orang. Dia rasa cerdik ke tak kita atas dunia. Kita rasa kita menang atas dunia, kita tepuk tangan senyum. Tak boleh hak kita, tapi orang lain sengsara. Di akhirat esok kita muflis. Jadi sekadar tu saja untuk perkongsian pada pagi ni. Jadi hak mana terasa tu minta maaf banyak-banyak lah. Bukan nak tunjuk siapa-siapa, tapi kita nak ayat biar lepas. Biar orang dengar ni faham. Kita pakat-pakat ubah. Nak ubah orang payah. Tapi Allah Ta'ala kata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Ta'ala tidak akan mengubah nasib satu kaum sehinggalah dia mengubah apa yang ada pada diri dia. Ubah diri kita dulu. Bila kita ubah diri kita, insya-Allah diri kita, anak kita, dalam keluarga kita, lama-lama hak perangai uduh, hak perangai supaya kita kata bahim nyondo kat sini, kau pupuh dalam masyarakat kita, dan kita akan hidup dalam keadaan orang panggil baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, negara yang sejahtera, negeri yang sejahtera, negeri yang orang panggil tersejuk mata memandang ni, dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.